Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan anda dua perkara, iaitu apa yang dikatakan cinta dunia, dan yang kedua saya akan menceritakan sedikit sejarah Rabiatul Adawiyah. Okey, apa itu cinta dunia? Okey, untuk pengetahuan anda, cinta dunia ini adalah orang kata segala sesuatu yang membuatkan kita lalai kepada Allah SWT. Cinta dunia ni kita tak akan ingat Allah langsung. Kita akan sentiasa kejar berkaitan dengan hal ihwal dunia. Lepas tu kita tetap melakukannya, tetapi tetap dikatakan sebagai urusan dunia. Jika niatnya ingin dipuji makhluk sehingga hatinya lalai terhadap Allah SWT. Mana kata dekat apa yang dikatakan cinta dunia ini, dia melakukan sesuatu itu tanpa kerana Allah SWT, malah dia melakukan itu untuk dipuji ataupun sebagainya. Seterusnya saya akan menceritakan anda berkaitan ciri-ciri cinta dunia. Mungkin ada yang tertanya, tadi maksud cinta dunia, sekarang mungkin orang kata apa ciri-ciri cinta dunia, sebab tak tahu macam mana ciri-ciri cinta dunia itu. Mereka tidak senang beribadah ataupun malas beribadah. Sebab apa? Sebab dia dah niat, aku nak buat satu ibadah ni sebab dia nak dapat nama. Okey. Yang kedua, ketika beribadah mereka melakukan secara ekspres dan ingin cepat-cepat. Dua perkara saya dah menceritakan anda. Yang pertama, tidak senang beribadah, dan yang kedua, dia nak beribadah tu sangat laju, kawan-kawan. Yang seterusnya, mereka khawatir jika ada yang bersedekah nanti akan mengurangi hartanya. Seandainya ia bersedekah pun dia nak nama. Macam tu kan, kawan-kawan. Kita nak tahu, itulah antara ciri-ciri orang cinta dunia. Okey, bila dia nak sedekah, dia takut nak bersedekah. Sebab apa? Sebab nanti kalau aku sedekah, aku tak ada duit. Dia kata. Lepas tu ada yang setengah lah, kalau dia sedekah, dia nak nama. Jadi kita pun dah tahu ciri-ciri ciri-ciri cinta dunia. Jadi kita nak tahu, mesti ada kesan. Kalau kita cinta kepada dunia, mesti ada kesan. Kesannya apa? Ialah mencintai dunia akan menimbulkan sikap mengagungkannya. So maksud di sini dia kata dia akan rasa diri dia ni diagung-agungkan. Dialah hebat, dialah segala-galanya, dialah. Okey, yang kedua, menghalangi mereka dari beriman terhadap syariat yang telah Allah tetapkan. Okey, sebagai contohnya tadi, yang bila dia melakukan ibadah, bila dia melakukan sesuatu perkara kerana Allah, dengan Allah, terlalu cepat. Contohnya solat, kita boleh berikan contoh sebagainya solat. Solat dia terlalu cepat. Sebab apa? Dia cintakan dunia, dia tak ingat kepada Allah SWT. Jadi dia melakukan itu dengan cepat. Tidak lepas tu sedekah pun dia nak nama, dan sebagainya. Cara kita nak menghindarinya mestilah ada. Okey, yang pertama, cara mengubati dari penyakit cinta dunia ialah tidak lain adalah zuhud. Okey, apa itu zuhud? Zuhud itu ialah kita merendahkan diri kita kepada Allah SWT. Okey, sabda Rasulullah SAW, zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintai kita. Dan zuhudlah atas apa-apa yang ada di sebahagian manusia, maka kamu akan dicintai oleh mereka. Seterusnya adalah saya akan menceritakan tentang Rabiatul Adawiyah. Okey, mungkin ada yang tertanya, siapa tu Rabiatul Adawiyah? Dari mana Rabiatul Adawiyah datang kan? Okey, Rabiatul Adawiyah dikenali juga dengan nama Rabi'ah Basri. Orang sufi yang dikenali kerana kesuciannya dan kecintaannya terhadap Allah SWT. Seorang sufi wanita zuhud dan tidak tertarik kepada kehidupan duniawi. Makna kata dia lebih kepada cinta
akhirat daripada dunia dan tak ambil tahu langsung pasal duniawi. Fokus kehidupan dia adalah beribadah kepada Allah SWT. Okey, seterusnya latar belakang, saya akan cerita sedikitlah latar belakang berkaitan dengan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah dilahirkan di kota Basrah, iaitu di Iraq, sekitar tahun 713 dan hingga ke 717 Masihi. Dia merupakan anak keempat, sebab itu dinamakan Rabi'ah. Rabi'ah bekerja sebagai penarik perahu yang orang akan menyeberangi sungai di Sungai Dajlah. Okay. Lepas tu beliau meninggal ketika usia 83 tahun. Beliau meninggal ketika usia 83 tahun pada tahun 801 Masihi. Dimakamkan di Basrah, Iraq. Itu Adawiyah ialah seorang yang menzalimi taubat. Selalu melakukan taubat, sebab itu dia tidak mencintai dunia. Beliau juga adalah seorang yang sangat zuhud dan mencintai Allah SWT. Jadi kehidupannya begitulah seharian. Seorang yang suka melakukan taubat, seorang yang sangat zuhud, yang sangat mencintai Allah SWT. Kita Rabi'atul Adawiyah kepada Allah SWT diluahkan dalam kutuban syair-syairnya. Sampai tahap tu sekali tuan-tuan, dia cintanya dia kepada Allah SWT. Rabi'atul Adawiyah telah dididik oleh bapanya sendiri untuk menjadi muslimah yang berjiwa bersih. Pendidikan yang diberikan oleh bapanya adalah bersumberkan Al-Quran. Jadi yang mendidiknya adalah ayahnya, dan ayah dia mendidiknya dengan merujuk atau bersumberkan dengan Al-Quran. Kesannya dia, ayah dia didik dia, Rabi'atul Adawiyah berjaya menghafal Al-Quran dan menghayati isi kandungan Al-Quran tersebut. Rabi'atul Adawiyah sememangnya berjiwa halus serta mempunyai keyakinan yang tinggi dan keimanan yang mendalam. Okey, sumbangan Rabi'atul Adawiyah ialah orang pertama yang mengalunkan irama cinta kepada Allah SWT. Beliau melepori rasa tulus, ikhlas dan cinta kepada Allah SWT. Sikap dan pandangan Rabi'atul Adawiyah tentang cinta dapat difahami dari kata-katanya, baik yang berlangsung maupun yang disandarkan kepadanya. Sumbangan seterusnya Rabi'atul Adawiyah ialah beliau memperkayakan penulisan Islam dengan kisah-kisah pengalaman mistiknya dalam sajak-sajak tinggi nilai bahasanya. Jadi itulah sedikit perkongsian saya atau penceritaan saya kepada anda semua berkaitan dua tajuk hari ini, iaitu cinta dunia dan Rabi'atul Adawiyah. Semoga apa yang saya kongsikan, apa yang saya ceritakan dapat manfaat anda semua.